السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا مما جهلنا وذكرنا مما نسينا. اللهم فقهنا في الدين. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد، alhamdulillah summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah, pada malam ini sekali lagi dapat sama-sama kita hadir ke rumah Allah taala, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib secara berjemaah, kemudian dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam diri kita ini hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat menyambung kuliah bulanan kita selepas kita cuti raya dan ibadah puasa sunat pun kita teruskan, iaitu puasa 6, yang mana saya yakin tuan-tuan dah mula berpuasa ataupun mungkin ada yang dah habis atau mungkin yang belum mula lagi. Bolehlah slow-slow, insya-Allah. Pastikan hari yang tuan-tuan nak puasa tu tak ada orang buat jamuan makan. Puasa apa? Puasa sunat ya. Ada. Puasa sunat ada. Jadi ya tak ya juga dah. Pergi makan apa? Sahut seruan orang panggil makan pun pahala juga katanya. Jadi tuan rumah tu senang hati, pahala juga. Ada dia kata betul juga bagi makan. Jadi tak habislah puasa 6 dah. Puasa 6 ni dia 30 hari ni pejam celik kejap. Ni dah berapa hari dah tuan-tuan? Berapa Syawal dah? Kejap je. Kita kata lama lagi, 6 hari je puasa. 4 lah. Tahu-tahu tuan-tuan, lepas Syawal bulan apa? Lepas Syawal Zulkaidah. Masuk Zulkaidah tak adalah puasa 6 dah. Dia tak dapatlah pahala setahun puasa. Jadi terpulang pada tuan-tuan lah. Terpulang pada kita semualah. Kalau kita nak puasa 6, silakan. Kalau kita nak pergi beraya, nak makan sebulan, silakan, tak ada masalah. Benda sunat saja. Yang penting kita ikhlas. Jangan pula kita tahu orang tak puasa 6, tak guna kau ni. Puasa 6 pun tak lewat, umur dah 50-60. Takkan nak makan mata kedarah lagi. Tak perlu tuan-tuan. Jadi siapa yang nak puasa, bismillah. Yang tak nak puasa, dia nak makan, bismillah. Tak ada paksaan. La ikraha fid din. Tetapi yang paling afdal, yang terbaik adalah kita berpuasa 6. Itu sunnah baginda Nabi SAW. Baik, kita sambung tentang pengajian kitab kita. Bagi yang ada kitab, ada muka surat 347, yang mana dalam kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu ni kita masih lagi bicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala tentang haram menunaikan salat ketika mabuk. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan kamu mendekati salat
sedang kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulu, hingga kamu sedar dan mengetahui akan apa yang kamu katakan. Jadi malam ni tuan-tuan, kita nak lihat tentang solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk. Pada bulan Ramadan kita ada 2 kali kuliah. Sekali itu saya ada baca kitab ni kan, 2 kali ke. Baik, pada muka surat yang ke-347 kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Di manakah tempat kita berbanding salat seorang ulama yang agung, iaitu Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi kata pengarang, salat kita ni jika nak dibandingkan dengan salat seorang ulama yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani, salat dia ni macam mana tuan-tuan? Syarahbil bin Muslim berkata, 2 orang lelaki datang ke rumah Abu Muslim Al-Khawlani. Kata Syurahbil bin Muslim, ada 2 orang pergi ke rumah ulama yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala. Segelintir anggota keluarganya berkata dia berada di masjid. Ada 2 orang pergi rumah dia, nak cari dia. Maka keluarga dia kata, Syekh Abu Muslim ni dia tak ada di rumah, dia di masjid. Orang dulu-dulu tuan-tuan, dia tempat dia, maknanya di mana dia tak ada pergi mana? Ke masjid. Di masjid. Di masjid. Kita hari ni tuan-tuan, mana tak ada kat rumah? Tu kedai mamak tu. Contoh-contoh, bukan orang sini tuan, sana Afrika sana. Maknanya masjid tu dia punya, maknanya kalau tak ada tu kat masjid lah tu. Kalau tak di tempat kerja, di masjid, di surau beribadah. Kerana ibadah orang dulu-dulu ni hebat, bukan macam ibadah kita tuan-tuan. Bukan ibadah saya tuan-tuan, sedikit je. Baik, maka bila anggota keluarga dia kata Syekh Abu Muslim ni, ulama ni ada kat masjid, kemudian kedua-dua lelaki tersebut menuju ke masjid dan melihat Abu Muslim sedang rukuk. Jadi 2 orang lelaki ni pergilah ke masjid, tengok ulama bernama Abu Muslim ni sedang rukuk. Maknanya dalam sedang solat lah, sedang solat. Jadi mereka menunggu sehingga dia selesai rukuk. Jadi tunggu. 2 orang ni nak jumpa Syekh ni, dia tunggulah. Jadi tunggu punya tunggu tuan-tuan, lama pula solat. Kita tuan-tuan kalau kita berhajat dengan orang tu sembahyang sunat 2 rakaat, okey lagi. Kalau lepas isyak dia buat solat 2 rakaat, dia buat pula witir 2 lagi. Witir berapa rakaat? 3, 2, 1. Lepas tu dia doa lama pula. Kita pun tuan-tuan belakang tunggu lama pula dia ni. Lelah kita pun mungkin tak larat nak tunggu. Kalau lama sikit. Jadi syekh ulama dulu tuan-tuan, dia semayang ni lama. Kalau dia dalam keadaan rukuk tu, 2 orang ni dia tunggu sehingga dia selesai. Mereka mengira rukuknya sebanyak 13 kali. Rukuk 13 kali ni maksudnya dia punya solat dia lama lah. Maknanya solat 2 rakaat berapa rukuk? 2. Tambah lagi 2, tambah lagi 2, tambah lagi 2. Ataupun solat sunat 4 rakaat, 2 salam. Jadi kata 2 orang yang menunggu ni, dia kira-kira ulama ni dia rukuk 13 kali. Manakala yang lain menyatakan dia rukuk sebanyak 400 kali sebelum pulang ke rumah. Ada yang kata 13, ada yang kata 400 kali. Jadi 400 berapa rakaat? Kali lah tuan-tuan. Lamanya semayang. Orang dulu-dulu semayangnya lah lama tuan-tuan. Maknanya dia rukuk
ada yang kata 13 kali, ada yang kata 400 kali sebelum pulang ke rumah. Jadi berapa lama dia berada di surau masjid untuk solat? Lama, tuan-tuan. Baik. Jiwa mereka kelihatan tenang dengan menunaikan salat untuk menyembah Tuhannya. Jadi tuan-tuan, dia sembahyang tu dia rasa tenang, jiwa mereka tenang. Kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata, dia bersabda, penyejuk mataku dalam solat. Penyejuk mataku, maknanya Nabi SAW ni kalau dia solat, dia tenang. Ya. Kita pun alhamdulillah, kita duduk di surau masjid ni tenang. Lepas maghrib sampai isyak, nak balik rumah pun dengar azan patah balik. Jadi isyak pun 8:33. Jadi kita duduk di surau selesa, kapet, aircon. Saya tuan-tuan kalau pergi mana-mana masjid, saya pilih lepas sembahyang saya pergi duduk paling belakang sekali. Tempat yang kalau masjid besar, saya duduk belakang sekali. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak baring ke, kita nak melunjur ke, kita nak buat apa pun tak ada masalah. Tak ada orang nengok kita. Selesa. Saya kalau balik Kuala Selangor, saya cari masjid besar. Sebab apa? Sebab habis sembahyang saya pergi duduk belakang sekali. Jadi tenang saya tu lain, tuan-tuan. Tenang tu sebab tak nak orang tengok saya. Jadi tenang orang dulu-dulu ni, ulama ni lain. Tenang dia tu maknanya dalam solat dia tenang. Ya. Baik. Maknanya dengan menunaikan solat untuk menyembah Tuhannya, menyembah Allah Ta'ala, kini kita menyatakan, marilah kita berehat sejak zuhur, marilah kita berehat sejak asar, seakan-akan ia adalah gunung. Apa kata pengarang? Maknanya tuan-tuan, salat ni, hayya 'alas salah, marilah salat, barulah hayya 'alal falah, barulah mari menuju kejayaan. Maknanya salat tu macam orang bawa hantar makanan, food panda, Grab Food, McDonald dan sebagainya. Waktu zuhur ni panas. Jadi kalau dia masuk surau waktu zuhur tu, Masya Allah, dia boleh basah kepala, dia boleh mandi ke, kemudian dia salat dalam surau masjid yang ada aircon. Maknanya dia berehat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salat ni bukan sahaja perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi juga beri kerehatan kepada kita. Maknanya beri ketenangan. Maka kata pengarang, marilah kita berehat sejak zuhur, marilah kita berehat sejak asar. Kata pengarang kita. Baik. Contoh lain orang yang khusyuk dalam solat ialah Ar-Rabi' bin Khuthaim. Abdurrahman bin Ajlan berkata, pada satu malam saya menginap di rumah Ar-Rabi'. Sewaktu menunaikan solat, dia membacakan ayat yang berbunyi. Ini kata Abdurrahman bin Ajlan. Dia kata, dia cerita, dia menginap di rumah Ar-Rabi' bin Khuthaim. Maka sewaktu menunaikan solat, Ar-Rabi' membacakan ayat yang berbunyi, Am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'aminus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yang bermaksud, patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyangka bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maksud ayat ni tuan-tuan, patutkah orang yang dia ini melakukan kejahatan, kemudian dia menyangka bahawa Allah akan menjadikan mereka ini seperti orang yang beriman dan beramal soleh. Tak mungkinlah orang buat dosa dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Tak mungkinlah Allah Ta'ala balas sama. Orang beriman beramal soleh, Allah Ta'ala redha, Allah masukkan dalam syurga. Tapi orang yang buat as-sayyiat, buat dosa, kejahatan, balasan dia adalah murka Allah dan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Ya.
dengan menyamakan keadaan mereka semua semasa hidup dan semasa mereka mati. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Sa'a ma yahkumun. Maka sangkaan mereka menyangka bahawa dia buat dosa dan dia menyangka bahawa dia akan dapat balasan baik seperti mana orang beriman dan orang beramal soleh. Maka Allah Ta'ala berfirman, sa'a ma yahkumun. Buruk sungguh apa yang mereka hukumkan itu. Maknanya apa yang mereka sangkakan itu adalah satu sangkaan yang buruk. Ini dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Baik. Dia membacakan ayat tersebut dari malam hari hingga pagi tanpa beralih pada ayat lain. Tuan-tuan, dia baca daripada malam sampai pagi. Ini tuan-tuan kisah-kisah orang soleh ni. Kalau nak banding dengan solat kita, tuan-tuan, tak ada bandingan lah. Tapi kita membacakan kisah mereka ini supaya kita ni tambah semangat. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana bila mana kita dengar kisah orang yang lebih ibadah dia, lebih takwa dia, lebih iman dia, barulah bertambah iman kita. Jadi dia baca ayat ni, tuan-tuan. Dia baca ayat ni dalam solat Ar-Rabi' ni. Dia baca daripada malam hinggalah pagi tanpa beralih pada ayat yang lain. Dia baca ayat ni je. Am hasibal ladina jtarahus sayyi'at, sampailah akhir ayat. Dia ulang-ulang, tuan-tuan, dalam solat sampailah pagi, daripada malam sampai pagi. Tak pelik, tuan-tuan. Kerana mereka ni, tuan-tuan, bila solat dia khusyuk. Solat mereka solat yang khusyuk, tuan-tuan. Kita, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada khusyuk. Kerana khusyuk itu telah pun diangkat. Ilmu yang pertama yang diangkat adalah khusyuk di dalam solat. Boleh jadi barangkali kita masuk ke dalam surau masjid, ramai orang yang solat, tak ada pun yang khusyuk dalam solat. Dan dalam bab khusyuk ni, bagaimana dengan solat? Salat yang tidak khusyuk, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sah salat. Dan pendapat Imam, itu lagi Imam benar, Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan mesti khusyuk. Kerana Imam Nawawi ni dia fiqh, manakala Imam Al-Ghazali dia tasawuf. Jadi kita ambil pandangan, berpegang pandangan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tak memberatkan kita. Mana tak khusyuk pun tak apa. Salat, sah salat. Maknanya, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kerana khusyuk ni, nak dapatkan khusyuk, tuan-tuan, susah sebab hati kita ni, hati dan fikiran kita pergi ke mana-mana. Sedangkan kita diam dalam solat. Kita sebelum solat kan kita bergerak. Kita bergerak bebas. Lepas kita takbiratul ihram, kita dah tak boleh bergerak, melainkan rukuk sujud lah dalam solat lah. Maka, tuan-tuan, sebelumnya kita bergerak, tiba-tiba kita kena diam. Allahu Akbar. Maka yang jadi masalahnya, kita punya badan tak bergerak. Lepas takbiratul ihram tu, diam je. Tapi fikiran kita yang pergi ke mana-mana. Sebab itu, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, nak dapatkan khusyuk ni, tuan-tuan, antara caranya, iaitulah kita solat, kita baca tu, ataupun imam baca, kita dengar, kita ikut. Sebab kalau kita tak ngikut, kita jadi makmum, Allahu Akbar, kita pun melayang fikiran kita, tiba-tiba bagi salam dah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Entah-entah, tuan-tuan, boleh jadi Fatihah pun kita tak baca. Imam tu Allah Akbar baca. Macam sudais lah imam ni. Imam ni baca, macam-macam lah, kita punya komen, kritikan makmum. Makmum macam juri juga kan, yang main-main. Jadi dia pun, jadi dalam dia berbunyi dalam hati tu, tuan-tuan, Fatihah pun dia tak baca. Nak cerita khusyuk tak ada.
Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika nak dapatkan khusyuk solat, tengok di sejadah tu. Sebab itu elok tuan-tuan kita solat ni, maknanya mata kita jangan ke mana-mana. Kalau orang solat di saf ke berapa, 2, 3, 4 ke, depan dia orang pakai baju ada tulisan, jadi baca, oh dia ni sekolah sekian, oh dia ni sekian, ataupun ada baju yang tulis nama tu, budak sekolah, budak oot ke apa tuan-tuan. Tak tahulah tuan-tuan, TikTok tu oot tuan-tuan. Jadi ni nama Rizal, ni nama Ramli, ni nama Syah, ni nama Ain, ni nama, banyak nama kat baju. Jadi kita tengah sembahyang baca Ain, Rizal, Syah, lepasan SPM, jodoh. Jadi semua itu tuan-tuan mengganggu khusyuk kita tuan-tuan. Khusyuk. Masya Allah tuan-tuan, dapatkan khusyuk ni tuan-tuan payah. Kita solat seorang pun kadang tak khusyuk. Kita solat jemaah pun tak khusyuk juga. Tak apa silapnya tuan-tuan, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berbalik tuan-tuan pada kisah tadi Ar-Rabi' ni. Dia baca ayat ni tuan-tuan, dia ulang-ulang daripada malam sampai ke pagi. Kemudian dia menangis teresak-resak ketika sujud, kelihatan seperti sehelai baju yang dibuang. Kemudian dia sedih, menangis dia, teresak-esak menangis ketika sujud, seperti sehelai baju yang dibuang. Seterusnya burung pipit menghinggapi tubuhnya disebabkan lama dan khusyuknya. Dulu-dulu tuan-tuan, dia bukan masjid surau tertutup macam ni. Dulu-dulu semayang di mana bumi Allah Ta'ala ni, seluas bumi ni, semayanglah. Kita tuan-tuan, kita lah di Malaysia, kita tak sebut Melayu lah tuan, sikit-sikit Melayu, sikit-sikit Melayu. Kita di Malaysia, kalau nak semayang mesti ada sejadah. Kita sejadah mana? Sejadah Arab tuan-tuan tak ada lah. Kat mana, kat tengah janji tepi jalan, dia setiap ada pakai stokin. Kita pun tengok dia ni ambil wuduk ke tidak. Kita pun pelik, mudah. Jadi dia tak ada was-was, mana-mana nak semayang Allah. Kita tuan-tuan perlu, kalau kita dalam rumah kita, di dalam bilik, lantai ke kapet ke sebagainya tuan-tuan, kalau kita nak solat, solat, kita yakin tempat tu bersih. Tak bukan makna jangan depan tandas. Mungkin kita ada anak kecil ke, dia masuk tandas kencing di lantai tak basuh ke, tak kita was-was. Dalam bilik kita elok, mana sembahyang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang dulu tuan-tuan sembahyang lama, lama sembahyang ni disebabkan lama dan khusyuknya dia, burung hinggap. Kita mungkin dalam surau tuan-tuan, yang hinggap kita, atas kita cicak. Ada kan? Ada video ni kan. Cicak jatuh, siap dia dapat tangkap lagi. Ataupun tek cicak dan sebagainya. Jadi nak sebut tuan-tuan, lama tak lama semayang, yang tak bergeraknya dia tu, sampai burung boleh hinggap. Tuan-tuan bayangkan macam mana lah. Lama tak lama dia semayang, khusyuk tak khusyuk dia semayang. Maknanya dia rukuk lama. Macam kita solat tasbih lah. Solat tasbih ni tuan-tuan, satu kena bangun awal, satu lagi kena tahan. Masa sujud, rukuk sujud samalah. Kalau rukuk ni dia tak pening sangat. Masa sujud, nasib baik tuan-tuan imam tu yang pimpin solat tasbih tak buat berlagu subhanallah tu. Kalau dia subhanallah, sejam setengah tak habis tuan, menyumpah-nyumpah makmum tu. Tak tahu ada satu ustaz tu cerita betul ke tidak, dia buat lawak ke sahih tak sahih tak tahulah tuan-tuan. Kadang penceramah ni ikut dan dia. Dia cerita, dia kata ada orang buat solat tasbih, dia buat lagu tu, subhanallah, yang makmumnya tua-tua belaka. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, lama tuan-tuan semayang ni khusyuknya burung sampai hinggap. Baik. Asim bin Yusuf bertanya Hatim Al-Asam, bagaimana engkau menunaikan salat? Jadi Asim
bin Yusuf, dia tanya kepada Hatim Al-Asam. Ramai tuan-tuan nama-nama yang mungkin kita tak pernah dengar. Saya pun tak pernah dengar, tuan-tuan. Ada nama-nama kita tak pernah dengar. Mungkin dia para alim ulama, dia para hakim, dia banyak nama-nama. Maknanya ni menunjukkan bahawa kurangnya kita membaca ataupun kurangnya kita belajar sehingga tak tahu nama-nama. Kalau ulama yang hebat-hebat, syekh tuan-tuan, bila dia sebut satu nama tu, dia boleh cerita manaqib. Manaqib ni maknanya latar belakang orang tu. Nama dia sampai kepada datuk dia, moyang dia, keturunan dia. Dia berasal daripada negeri mana, dia belajar di mana, tok guru dia berapa orang, dia bermazhab apa, pada awalnya dia fahaman apa, satu persatu. Ini menunjukkan orang yang alim. Macam tuan-tuan orang mengajar hadis. Jadi tuan-tuan, mengajar hadis dia sebut satu nama, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, contoh. Jadi dia boleh cerita tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, kelebihan dia, alimnya dia, sebagainya. Tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia boleh cerita panjang lebar tentang orang tersebut. Ini menunjukkan alimnya seseorang. Kita tadi sebut Asim bin Yusuf. Siapa entah? Saya pun tak tahu. Asim bin Yusuf. Jadi Asim bin Yusuf ni dia tanya kepada Hatim Al-Asam, bagaimana engkau menunaikan salat? Dia menjawab, saya menegakkan perintah berjalan dengan tenang. Jadi tegakkan perintah ni maknanya waqimus salah, dirikan salat. Kemudian dia berjalan dengan tenang. Kita ada ke surau masjid tuan-tuan, dengan tenang. Kadang-kadang kita kata apa, ada hal, kita terlambat, memanglah kita nak kejar tuan-tuan. Tapi ketenangan itu lebih penting. Kita tenang. Tenang bukan maknanya lenggang tuan-tuan. Ada lenggang tu lain. Lenggang kangkung tuan-tuan. Saya ingat arwah mak saya tuan-tuan, dia cukup marah. Bila sampai saya ke surau masjid, dia ada dalam kereta. Lepas tu maknanya saya tak cepat-cepat lah. Jadi dia pun kata, dah sampai dah, sekarang ni di surau masjid, pergilah saf pertama. Dia marah. Saya ingat tuan-tuan, arwah mak saya. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tenang ni maksud dia tuan-tuan, kita persiapan awal. Saya teringat tuan-tuan ceramah almarhum Ustaz Tok Guru almarhum Ismail Qamus. Dia kata tuan-tuan, orang tanya pada dia tentang bagaimana solat dalam kereta bila mana jam. Jawapan dia mudah. Dah tahu jalan tu jamnya selepas asar. Jadi sebelum solat asar dulu baru pergi. Jangan solat asar tak lagi, terus keluar pejabat, keluar daripada tempat kerja, terus pergi. Lepas tu dalam kereta menggelabah, menggelupur. Solat asar belum. La ilaha illallah. Padahal asar dah masuk, masa dia nak keluar. Tapi nanti dia tak apalah, kita niat solat tengah jalan, pahala dapatlah. Pergi jam. Jadi solat asar belum. Sampailah azan maghrib. Jadi dia jumpa paminyak ke, jumpa tempat rehat dan sebagainya. Oh, tak boleh lambat-lambat. Alasan jam. Jadi situ tuan-tuan, silap pada diri dia sendiri. Silap. Maknanya solat awal. Asar 4.30 asar. Dah masuk. Solat, lepas solat tu. Tuan-tuan perasan tuan-tuan, kalau kita dah tunaikan solat, kita pergi mana, kita buat kerja apa, tenang. Berbanding dengan kita belum solat. Solat zuhur, solat asar, kita tak solat lagi. Kita nak kejar sini, urusan ni, ambil anak sekolah. Lala asar lambat, lala zuhur lambat. Tak ada ketenangan. Jadi tuan-tuan, awalkan solat. Ini saya peringatan untuk diri saya lah tuan-tuan. Baik. Jadi berjalan dengan tenang, memulakan solat dengan niat, bertakbir dengan penuh keagungan.
Maknanya tuan-tuan, takbir tu maksud dia apa? Allahu Akbar, membesarkan Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian membaca Al-Quran dengan tartil dan tafakkur. Kita dalam semayang tuan-tuan, kita kena ada pertama takhalli, tahalli, tajalli. Ini disebut oleh almarhum Ustaz Ismail Qamus. Takhalli, tahalli, tajalli. 3 ni. Dia ringkas dia. Pertama, kosongkan. Takhalli. Kosongkan fikiran kita. Kemudian, apa lagi? Maknanya membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kosongkan fikiran kita tuan-tuan, barulah kita dapat baca bacaan kita tu dengan tartil, dengan tajwid, dengan penuh tafakkur. Dia ada tadabbur, ada tafakkur. Afala yatadabbarun al-Quran. Afala, apa ayat ni? Tatafakkarun. Fakkur. Bertafakkur. Maksudnya dalam solat ni tuan-tuan, kita cuba berapa minit kita dalam solat tuan-tuan, untuk kita menghayati bacaan-bacaan kita. Ini yang dikatakan oleh Hatim Al-Asam. Rukuk dengan khusyuk, bersujud dengan penuh kerendahan. Kita sujud tuan-tuan, merasa kita ini serendah-rendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa rendah saja ketika mana kita sujud. Sebab itu kita perbanyakkan sujud. Itu tuan-tuan, kalau solat sunat, pindah-pindah. Nak pindah. Pas semayang, ini solat fardu, solat sunat, ganjak kiri sikit. Supaya apa tu? Perbanyakkan tempat kita sujud. Akan menjadi saksi pada hari akhirat kelak tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan. Mengucapkan salam dengan sunnah dan mengakhiri salat dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Saya takut dia tidak menerima salatku. Lepas kita salat tuan-tuan, lepas kita buat apa jua ibadah, kita kena rasa takut. Takut-takut ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, lepas semayang paling kurang istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita sentiasa rasa dah solat dah berpuluh tahun ni, adakah solat puluhan tahun kita ni diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala? Dan kita pun yakin, kita pun tuan-tuan tahu bahawa memang solat kita ada kekurangan. Tak ada orang pun berani mengatakan solat saya adalah solat yang paling sempurna. Tak ada. Melainkan kita rasa bahawa solat kita ni mesti ada kekurangan. Dalam bermula daripada takbir sampailah kita bagi salam, mesti ada kekurangan. Lepas tu kita rasa takut, adakah Allah Ta'ala terima atau tidak solat kita ni, ataupun ibadah-ibadah kita yang lain. Dan kita mengharapkan ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, di manakah tempat kita berbanding salat seorang lelaki seperti Muslim bin Yasar? Ini seorang, nama dia Muslim bin Yasar. Dia tidak berpaling ketika salat walaupun salah satu sudut masjid telah runtuh. Ada video kat mana? Indonesia. Gempa bumi. Yang lain cabut tuan-tuan, cabut. Saya pun cabut tuan-tuan kalau bergegar. Terus terang cakap, solat tak solat. Bukan kata runtuh surau masjid kan. Kalau handphone harga 500, 700 wah. Tak letak depan kita, tiba-tiba datang budak ambil, pergi ke belakang. Tak khusyuk. Handphone nak beli pula je nak beli pula. Sebab itu tuan-tuan, kalau beg duit ke handphone tuan-tuan, beg duit ada duit beratus tu banyak, jangan letak depan, bahaya. Takut-takut ada budak datang, dia ambil, dia pergi belakang, tuan-tuan tak nampak. Sudah, siapalah dapat duit kat belakang. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Muslim bin Yasar ni dia semayang. Jadi ada sudut masjid dah runtuh.
Jadi kesemua penghuni masjid menyelamatkan diri, tetapi Muslim bin Yasar tidak berganjak daripada tempatnya. Ada orang macam ni. Walaupun kita, bagi kita lah, makam kita ni, kalau kita semayang, jatuh apalah, kipas ke, siling ke jatuh, kita keluar lah. Tak ada masalah. Bukan berdosa pun. Tetapi tuan-tuan, mereka ni yang orang soleh ni, iman mereka ni hebat. Jadi yakin dia kepada Allah Ta'ala. Mana dia sedang salat, walaupun runtuh sebahagian, dia tak lari. Dia yakin bahawa ketika mana dia salat, mesti Allah Ta'ala selamatkan dia. Mesti Allah Ta'ala pelihara dia. Kerana dia sedang salat, sedang sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Semua penghuni rumah terdiam setelah melihat Muslim melangkah masuk. Mereka hairan melihat Muslim selamat dan tidak meninggal dunia. Mereka mengetahui bahawa hati Muslim sibuk mengerjakan ibadah kepada Tuhan semesta. Dia berkata, Tuhanku, bagaimana aku dapat menemuimu dan engkau redha kepadaku. Jadi tuan-tuan, dia balik rumah. Jadi ahli keluarga dia tuan-tuan hairan lah. Macam mana ni? Kamu selamat je, hidup lagi. Padahal dah runtuh dah sebahagian. Oleh kerana tuan-tuan, dia ni tuan-tuan tawajuh, betul-betul khusyuk dalam solat, sehingga tak terkesan walaupun runtuh tu tuan-tuan. Dah sebahagian masjid tu dah runtuh, dia tetap meneruskan solat dia. Allah pelihara dia, Allah panjangkan nyawa dia lagi. Tak ada kecederaan dan dia pun tak mati. Jadi cukuplah tuan-tuan kuliah maghrib kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah SWT. Salah silap daripada kekurangan ilmu saya mohon ampun kepada Allah, minta maaf dengan tuan-tuan. Terima kasih kepada Suruh Saf, kepimpinan surah. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.